من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Arun, Ustaz Azbi, Tuan Haji, Imam, anak-anak muslimin dan muslimat sedang jemaah tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Kesempatan di pagi hari ini kita teruskan lagi ibadah kita sebagai usaha dan ikhtiar kita untuk mencari bekalan akhirat kita. Baru saja kita pada pagi tadi mulakan hari baru kita dengan melakukan ketaatan secara yang terbaik, iaitulah ibadah solat. Ada di antara kita yang sudah melazimi masjid pada subuh pagi tadi, dan barangkali ada di antara kita yang berada di kuliah-kuliah pengajian subuh pagi tadi. Kemudian kita langsungkan lagi pada 8.30 ini berada pula pada kuliah duha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sedikit ataupun tak banyak sifatnya dan tak adalah berkualiti sangat berbanding dengan amalan mereka yang lebih baik amal perbuatannya, terutama sekali golongan salaf. Tetapi yang sedikit dan tak berapa nak kualiti ini biarlah dipandang oleh Allah Ta'ala, dan kita pula menerima labanya pada kehidupan akhirat nanti, iaitulah amal-amal kita ini biarlah menjadi syafaat besar kepada kita pada kehidupan selepas mati. Maka apa yang kita lakukan ini adalah sebahagian daripada gambaran keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan keyakinan kita yang tidak berbelah bagi pada janji-janji yang dibawa oleh Allah Ta'ala kepada kita, khususnya apa yang disebut sebagai keyakinan terhadap hari akhirat. Maka ia menjadi bukti kepada keyakinan dan keimanan itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Ta'ala. Cuma pada kita kena jagalah antara syarat amal ibadah nak diterima ni sudah tentu niat yang benar, niat yang ikhlas, serta ilmu. Bila kita beramal, kita mesti beramal dengan ilmu. Jangan beramal ikut pakai syok sendiri. Saya guna istilah DIY kan. Ibadah secara DIY. Ibadah secara do it yourself. DIY ni konsep di mana kita beli barang kemudian kita buat sendiri barang tu. Barang-barang di DIY ni biasanya barang-barang mentah, barang-barang tak siap. Kita beli kemudian pasang balik kat rumah. Kita dengan kreativiti kita buatlah apa yang kita nak buat tu sehingga terbentuk apa yang kita nak. Sepatutnya begitu, tapi hari ni DIY pun dah siap belaka dah beli pun dah ada dah tuan-tuan. Sepatutnya konsepnya begitu. Konsep kita beli barang mentah sebab tu harganya murah. Maka kita bimbang kerana kita ni minat dengan DIY, sampai ke ibadah pun kita pakai konsep DIY. Ibadah pun kita pakai pandai-pandai kita, ikut kreativiti kita. Itu tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Sebab antara syarat penerimaan ibadah ialah mesti bertepatan dengan agama. Ittiba'u ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Itu antara syaratnya. Maka untuk menyelesaikan tuntutan dan keperluan itu, kita mesti beribadah dengan ilmu. Hanya ilmu sajalah yang memandu kita bagaimana sifat ibadah yang sepatutnya dilakukan. Yang kedua, sebagaimana ingatan biasa, sama-sama kita memperbaharui lafaz, melakukan, kita kata apa, kerja baik di sini, kita nak iktikaf tak lepas, bolehlah kita niatkan secara lebih umum, sahaja aku melakukan ibadah kerana-Mu ya Allah. Sahaja aku bersama berkumpul kerana Allah. Sahaja aku berada di sini untuk merapatkan silaturahim kerana Allah. Dan apa-apalah niat-niat yang baik, yang penting tuan-tuan, niat kita itu ikhlas lillahi ta'ala dan apa yang kita buat benar dengan apa yang kita sebutkan insya-Allah. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini sepatutnya saya pada giliran minggu ketiga lah, tapi minggu ni minggu kedua ganti ataupun ada sedikit perubahan. Ustaz Arun maklumkan, ustaz yang sepatutnya hari ni ustaz apa ustaz? Ustaz Nafi. Oh, Ustaz Nafi. Dia ada urusan balik Terengganu kebetulan ada je ruang tu, kita permudahkan urusan. Minggu depan tak adalah Ustaz Nafi lah minggu depan Ustaz ni. Ustaz Nafi bawa kitab apa ya? Oh, yang Datuk Mufti tu. Datuk. Ya. Okey, kita pada pagi ni kita sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Masih kita melihat kepada gambaran neraka dan juga sifat penghuni neraka. Ini kita buat secara ulang kaji lah tuan-tuan sekalian Kat usia kita pun, usia penceng ni, kita masih lagi belajar benda-benda macam ni. Kita selalu ingatkan tuan-tuan, beginilah untuk kita datangkan, kita kata apa, keseronokan ketika kita belajar. Supaya kita tak rasa buat benda ni secara kecewa, secara tak ada hala tuan-tuan, tak ada matlamat. Kita gambarkan, kita belajar pada peringkat awal adalah kerana mak ayah kita suruh belajar. Banyak keadaan kita tak tahu pun keperluan belajar. Tapi mak ayah suruh kita pikul beg, bawa beg, pergi ke sekolah, kita bawalah diri kita belajarlah di situ. Jadi faham kita belajar di situ untuk kita tahulah. Kita letakkan di situ untuk kita tahu tentang satu benda yang kita tak tahu. Lepas tu bila sampai ke sekolah menengah, kita belajar lagi. Sekolah di peringkat universiti pun kita belajar lagi. Belajar apa? Belajar benda yang sama. Tentang, kita ambil contoh tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu lah kan. Rukun iman. Sekolah rendah belajar dah 6 perkara tu. Sekolah menengah, peringkat universiti, belajar lagi tuan-tuan. Jadi di situ kita belajar pada tujuan kita nak beramal. Dan belajar pada peringkat yang kedua itu lebih detail berbanding peringkat yang pertama. Kita belajar untuk kita beramal. Tiba-tiba lepas bencen belajar lagi tuan-tuan. Jumpa lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman kepada Allah sampai ke qada dan qadar. Pas lagu mana tu? Faham kita belajar pada peringkat umur pencen ni, kita belajar nak buat senarai semak tuan-tuan senarai semak, checklist supaya kita cek balik kok ada yang kita terbolos, ada yang kita terkurang, maka kita baikilah. Terutama pada masa-masa yang Allah Ta'ala izinkan lagi untuk kita belajar ni. Sementara kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Jadi belajar sekarang bukan belajar nak habiskan masa. Bukan kita tak tahu nak cari ilmu apa lagi. Hak tu lah juga dah hadap. Tidak. Tapi kita pasal niat belajar kali ni untuk kita baiki amalan. Buat senarai semak checklist. Mudah-mudahan tuan-tuan ni. Kita sambung pada bacaan kitab ini. Surat berapa ya Ustaz? Anda tak bawa kitab kuning tu Ustaz? Rasa berat terlajuk bawa yang nipis je. Ya? Pintu yang keempat. Kawan-kawan yang jumpa kan? Jumpa dia punya muka surat. Berapa muka surat Ustaz? Muka surat berapa tu? 179. 79 tuan-tuan Akak kalau ada kitab 79. Pintu yang keempat neraka Allah Ta'ala. Wal babur rabi' fihi iblisu wa man tabi'ahu wal majus. Pada pintu yang keempat, dalamnya ada iblis
dan pengikut-pengikut iblis serta orang-orang majusi. Tuan-tuan pintu keempat daripada bawah. Bawah sekali Hawiyah, iaitulah orang-orang munafik dan pengikut-pengikut keluarga Fir'aun. Pintu yang kedua daripada bawah Jahim, orang-orang yang melakukan syirik pada Allah. Pintu yang ketiga daripada bawah neraka Sakar, iaitulah golongan As-Sabi'un. Kemudian kita tambah perbincangan pada minggu lepas. Dalam Quran Allah sebut penghuni neraka Sakar, wa ma salakakum fi Sakar qalu lam nakum minal musallin, iaitulah kami semua tak sembahyang, menyebabkan dihumban masuk dalam neraka Sakar. Yang kedua, tak cakna pada orang miskin, orang lapar, tak diberi makannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, orang-orang yang banyak menghabiskan masa pada perkara sia-sia. Terutama sekali anak-anak kita tuan-tuan dengan gadget ni, subhanallah. Kita boleh tengoklah tiap-tiap malam tu kedai-kedai tom yam meriah sampai ke tutup tuan-tuan. 3-4 pagi tutup tuan-tuan. Kita tengok anak-anak muda duk hadap benda ni, benalan ni sekeping je kat tangan. Berjam habis masa. Tak sedar tuan-tuan duk main apa macam-macam permainan direka, dibentuk. Dan yang buat program-program tu kebanyakannya adalah syarikat-syarikat luar. Tu sebagai contoh Mobile Legend tu tuan-tuan, itu hari kan macam-macam kawan-kawan kita duk bincang tentang bahayanya pada permainan yang dicipta oleh orang-orang yang sentiasa cari jalan untuk menjatuh dan memusnahkan kita. Tuan-tuan, kita semua tahu bahawa musuh Yahudi dan Nasrani ini sudah kecewa untuk melawan umat Islam ini secara beradab, secara senjata. Mereka sudah kecewa akibat daripada siri peperangan salib 200 tahun. Mereka melihat bagaimana Islam tidak boleh dikalahkan di medan peperangan secara konvensional. Tak boleh dikalahkan. Walaupun ketika berperang, umat Islam ni bilangannya lebih sedikit berbanding musuh umat Islam. Lagi kurang dia punya kelengkapan ketenteraan, lagi ke belakang dia punya kecanggihan senjata. Tetapi walhasilnya umat Islam sentiasa menang. Walaupun ketika berperang itu umat Islam dalam keadaan berpuasa. Itu dikaji oleh orang kafir, terutama pada perang salib yang ke-7, bila seorang dari kalangan komando ataupun jeneral perang salib tentera Kristian ini, iaitulah King Louis yang ke-9, apabila dia ditawan oleh umat Islam, diletak di sebuah rumah tentera Islam di Al-Mansurah, Mesir. Ketika menunggu kawan-kawan dia datang untuk tebus diri dia ni, bawa duit tebusan, waktu itulah dia guna masa dalam penjara untuk menung apa sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam. Maka akhirnya dia nampak bahawa kekuatan umat Islam ni ialah jihad dan sifat nak mati syahid. Umat Islam ketika itu mereka nak mati, sedangkan tentera-tentera musuh adalah tentera mereka yang nak hidup. Boleh faham tuan-tuan? Satu kumpulan ni nak mati, satu kumpulan ni nak hidup. Bila bertembung dua, agak-agak siapa yang lari tuan-tuan? Orang yang nak mati ke orang yang nak hidup yang lari? Orang nak hidup dah lari tuan-tuan. Pasal kalau dia nak hidup, tiba-tiba dia terjah lagi ke depan, tak jadi hidup, mati jadinya. Sedangkan yang nak mati, bila dia bertembung tuan-tuan, lagi dia tak mati, lagi tu dia hadap. Lagi dia tak mati, lagi tu dia masuk. Itulah perbezaan antara tentera Islam dengan tentera kafir. Maka disedari oleh Raja Louis yang ke-9 ini, akhirnya dia mencadangkan satu bentuk serangan baru untuk menghadapi Islam yang hari ini dikenali sebagai serangan pemikiran, Al-Ghazwatul Fikriyah, serangan pemikiran. Serangan pemikiran itu tidak memerlukan tentera kafir untuk bawa senjata, untuk berlaga depan-depan. Tetapi mereka menggunakan kebudayaan. Antara kebudayaan itu adalah kesenian, makan minum, fashion, permainan, segala benda, sukan-sukan semua tu. Itu adalah senjata-senjata yang digunakan untuk merosakkan Islam. Iaitulah dengan cara melalai dan juga
menjatuhkan moral serta semangat orang-orang Islam. Itu yang berlaku. Itu dalam permainan anak-anak kita ni kan, itu hari Mobile Legend ada dia orang dia sebut macam mana dimasukkan unsur-unsur syirik dalam tu kan. Dia satu peringkat tu apabila hero ni nak pergi maju lagi ke peringkat depan, kemudian nak dapat senjata canggih untuk membunuh musuh-musuh yang makin banyak di depan tu, apa yang hero ni kena buat? Dia kena sujud pada satu tugu besar. Tugu besar kat situ, kena sujud kat situ. Lepas sujud, baru boleh dapat senjata canggih, peluru banyak dan lagi kuat tenaga untuk menembak musuh-musuh di depan. Ini benda-benda yang masuk dalam permainan anak-anak kita yang mengandungi unsur-unsur yang kita sebut sebagai serangan pemikiran tadi. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi, pada ciri-ciri manusia yang dihumban masuk neraka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ketika di dunia dulu menghabiskan masa secara sia-sia. Minta maaf lah tuan-tuan ni. Rambut putih, bulu hidung putih pun lagi tuan-tuan. Tapi masih lagi tak tahu agenda kehidupan. Masih lagi tak nampak apa yang patut dibuat. Sepatutnya kalau kita buat senarai semak pada usia 60 tahun ni, sepatutnya di mana kita berada tuan-tuan. Kalau letak senarai semak di situ, kita perlu berada di mana tuan-tuan? Apakah masih lagi kita nak letak senarai nombor 1 warung kopi Cik Leha, nombor 2 kedai makan Cik Bidah, nombor 3 restoran Laris Sokmo? Adakah begitu tuan-tuan prioritinya? Tak ada. Sudah tentu umur 60 tahun ke atas ni, dia punya senarai semak tempat yang sepatut kita duduk, surau sana, masjid sini, surau sana, masjid sini. Masjid sana kenapa? Ada kuliah akidah. Surau di sini ada kuliah tadabbur Quran. Ini masjid ni pula ada tok guru ni pula datang. Patutnya begitulah tuan-tuan. Pada senarai semak kehidupan kita apabila sampai umur yang kita kata umur pencen tadi, umur subsidi tadi. Minta maaf lah tuan-tuan ni, saya bercakap untuk saya lah juga. Sama juga. Rambut putih dah berjalan pun, kalau berjalan lagi tempang saya pada tuan-tuan. Lagi sengit saya. Tapi kita sebut begitu supaya kita mengambil manfaat dan kesempatan pada usia yang masih lagi berbaki pada kehidupan kita ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan sifat yang keempat penghuni neraka sakar ialah orang ni tak percaya pada hari akhirat. Memanglah kalau percaya pada hari akhirat, takkanlah tak semayang. Kalau orang tu yakin dengan hari akhirat, tak peduli dengan orang-orang yang patut dia santuni. Anak-anak yatim, orang susah, ibu tunggal, ibu tinggal tadi tuan-tuan. Takkanlah dia tak buat benda macam tu kalau dia yakin dengan hari akhirat. Bila keyakinan tu datang? Hatta atanal yakin. Bila datang kematian. Bila datang keyakinan, dalam ayat tu disebut hatta atanal yakin, sehingga sampai kepada kami keyakinan. Apa maksud keyakinan di situ? Mati. Ulama-ulama tafsir disebut al-yakin ai bermakna al-maut, kematian, bukan keyakinan. Ada orang gunakan ayat ni, dia pakai nak main politik dengan Tuhan. Apa dia? Iaitulah tak beribadah, tak semayang, tak buat apa. Sebab apa? Sebab dia kata dia dah yakin. Maka tak payah semayang. Sebab dalam Quran tak silap saya, hujung surah Al-Ankabut sebut, wa'budallah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Tuhan sehingga kamu ni yakin. Jadi kita hak pakai semayang semua ni sebab kita tak yakin. Dia hak tak semayang pasal dia dah yakin dah. Mana hujah tu dalam Quran? Tak silap saya hujung surah Al-Ankabut. Padahal yakin di situ maknanya mati. Mati adalah satu keyakinan. Orang tak ragu-ragu pada mati. Itu sebab mati dinamakan sebagai al-yakin. Boleh faham tuan-tuan, 4 sifat yang menjadi tambahan kepada penghuni neraka sakar. Adapun hari ini, pintu yang keempat, dalamnya adalah iblis dan pengikut-pengikut iblis serta orang-orang majusi yang menyembah api, tuan-tuan. Tuan-tuan, iblis ataupun kadang-kadang dalam Quran disebut sebagai syaitan. Perkataan syaitan dalam Quran ni Allah sebut 88 kali, tuan-tuan. 88 kali. Memberi faham kepada kita seriusnya Allah Ta'ala ingatkan kita tentang iblis syaitan ni. 88 kali.
Cuma dari sudut mukjizat Quran, tuan-tuan, apabila Allah sebut syaitan 88 kali, lawan kepada syaitan siapa, tuan-tuan? Syaitan lawan dia malaikat, kan? Malaikat juga Allah sebut 88 kali. Itu dari sudut mukjizat Quran lah. Tuan-tuan, Dr. Tariq Suwaidan, seorang sarjana Islam dari Ikhwanul Muslimin Mesir, dia buat kajian dari sudut keajaiban angka dalam Quran. Dia jumpa antara keajaiban angka apabila Allah Ta'ala datangkan satu perkataan, biasanya sonsangan dia juga seimbang. Jadi di situ seolah-olah membayangkan kepada kita antara godaan hasutan iblis syaitan dengan bisikan baik malaikat ni, dia seolah-olah membayangkan kepada kita seimbang. 88, 88. Jadi kalau kamu memilih godaan syaitan, kamu tak boleh nak berhujah. Syaitan lagi kuat. Sebab nampak dari sudut angka tu macam seimbang. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi kamu yang lebih cenderung kepada syaitan, ini masalah kamu. Masalah diri kamu, jagaan diri kamu, masalah nafsu kamu tidak sekat, tidak ditarbiyah, menyebabkan lebih cenderung kepada syaitan berbanding dengan malaikat. Itu, tuan-tuan, banyak keajaiban angka dalam Quran, yang antaranya hari-hari. Disebut dalam Quran sebanyak 365 hari, tuan-tuan. Bulan disebut sebanyak 12 kali. 12 kali. Seorang sahabat saya, Dr. Abu Zaki, tuan-tuan, dari Kuwait, dia buat kajian PhD dia dalam bidang angka pada Quran, keajaiban angka dalam Al-Quran. Cuma hak peliknya, tuan-tuan, bila Allah sebut perkataan air, al-ma', air, atau kita faham juga air ni sebagai laut. Lawan kepada laut ni adalah daratan, kan? Darat. Al-bar. Laut disebut dalam Quran ni sebanyak 32 kali. 32 kali. Darat disebut sebanyak 13 kali. Darat. Al-bar. 13 kali. Kalau kita ambil angka tu untuk kita tengok dia punya peratusan. Berapa peratusan air berbanding darat di muka bumi ni? Yang anak-anak kita pandailah ni, matematik. Darat kita ambil air 32 daripada keseluruhan air dan darat, iaitulah daripada permukaan bumi yang terdiri daripada air dan darat. Jadi 32 campur dengan 13, 45. 32 daripada 45 nak cari peratusan darab dengan 100%. 100%. Ini ilmu peratusan lah, anak-anak kita belajar lah ni. Maka kita akan dapat angka dia ialah 71.1111%. Itu peratusan air di muka bumi. Darat pula 13 daripada 45, darat dengan 100% kita akan dapat 28.8888%. Biasa orang tua kita kata air 2/3 daripada bumi, kan? Darat 1/3 daripada bumi, kan? Cuba tengok angka tu. 71% dengan 28%. Allahu Akbar. Itu nak cerita dari sudut mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Cukup luar biasa. Saya ingat pada perkataan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nasi syuhada. Litakunu syuhada 'alan nas. Yang demikian itu kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan supaya kamu besok menjadi saksi pada apa yang akan berlaku di peristiwa akhirat. Kita semua akan jadi saksi. Perkataan wasata, pertengahan. Wasata dalam ilmu bahasa Arab adalah pertengahan pada tengah-tengah sungguh. Pada tengah-tengah sungguh. Kalau skala ada 100, tengah-tengah sungguh tu 50. Ada tengah juga. Wasta, tengah juga, tapi tak kira tengah tang mana. Barangkali 20, barangkali 30, barangkali 70, barangkali 80, tapi dia duduk tengah-tengah juga. Tapi tidak nilah, tidak betul-betul
tepat pada 50. Itu wasta. Maka Quran sebut wasata. Tengok tuan-tuan, ayat tu adalah ayat yang ke 143 daripada keseluruhan surah Al-Baqarah 286. Subhanallah. Nak cerita mukjizat Quran. Kalaulah Quran ini masih kita rasa ya ke, kita sebutlah mukjizat macam tu supaya ya ke tu hilang, tuan-tuan. Rasa confused, ragu-ragu tu hilang. Jadi tuan-tuan, kita tengok pada iblis, syaitan ini. Dia punya kita kata apa? Keberadaan dan keupayaan dia untuk merosakkan kita ni cukup ketara. Sebab tu dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala ingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahawa iblis, syaitan ni amat bermusuh dengan kamu. Permusuhan yang nyata. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah kami sudah memeterikan perjanjian dengan kamu, wahai anak Adam, bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Maka jangan kamu sembah dia. Alla ta'budu. Jangan kamu sembah dia, kerana tak ada setan hak boleh buat kamu ni jadi baik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Malah setan iblis ni, dia usaha macam mana sekalipun untuk jadikan parti dia. Allah guna perkataan hizbahu. Hizbahu ni bahasa kita parti. Grup, NGO, persatuan, kelab. Dia akan jadikan kelab, persatuan, NGO, parti ni jadi penghuni neraka sa'ir. Subhanallah. Ini jahatnya benda Allah ni. Jahatnya pengurusi yang dipertua, presiden parti ni. Patutnya pengurusi, imam, ketua, dipastikan macam mana anak-anak buah dia selamat. Itu yang kita faham tentang konsep kepimpinan. Konsep ketua. Setiap ketua cari jalan macam mana nak menyelamatkan pengikut-pengikut di belakang. Tapi bila ketua tu namanya iblis, syaitan, jadi lain. Iblis, syaitan ni digunakan kedudukan sebagai ketua untuk menjahanamkan pengikut, follower, fan club dia, tuan-tuan. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Boleh faham, tuan-tuan? Dalam kitab Al-Wiqayah, Wiqayatul Insan minal Jinni wa Syaitan, jagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, dijelaskan macam mana cara bertindak, cara bekerja iblis syaitan. Sampai terlalu banyak kerosakan yang berlaku di muka bumi. Hari ini secara mudah kita sebut, tuan-tuan. Penduduk bumi ada 8 bilion. Umat Islam hanya sekitar 1.7 bilion. Baki dia tu 6.3 bilion bukan Islam. Bila tak kiralah bukan Islam tu agama sesat ke, tak ada agama, itu cerita lain lah, tuan-tuan. Tapi bukan Islam. Faham kita, bila bukan Islam, tak ada iman dalam diri, kesudahannya bagaimana, tuan-tuan? Neraka wal'ayadzabillah. Pada masa yang sama, ia menjadi satu daripada cabaran kepada kita. Yang perlu kita hadapi juga besok. Apa yang kita usahakan untuk membantu 6.3 bilion yang tak jumpa Islam ni. Itu juga perlu kita siap sedia dengan jawapan, tuan-tuan. Sebab tu ada ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar yang perlu kita faham. Supaya kita tidak terperangkap dengan soal jawab di padang mahsyar. Sebab setiap orang di padang mahsyar, mereka yang bersalah, mereka yang confirm jadi ahli neraka, mereka tidak akan bawa diri mereka seorang-seorang. Mereka akan cuba cari jalan macam mana nak kaitkan kita, tuan-tuan. Itu disebut dalam riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia akan cari jalan macam mana nak, orang kata istilahnya apa, nak taikkan kita. Macam urusan dunia lah, tuan-tuan. Bila seorang penjenayah ditangkap, kemudian ada barang salah padanya, waktu soal siasat, faham kita,
dia tak akan mudah untuk bawa diri dia seorang, biarkan kita lepas. Dah. Paling tidak dia akan cari jalan macam mana nak kait sangkut kita, tuan-tuan. Dan faham, tuan-tuan? Itu urusan dunia. Urusan akhirat pun sama. 6.3 bilion ni. Macam mana, tuan-tuan, dia orang nak hadapi? Saya ingat ada satu ceramah Karkun tahun 80-an dulu. Memang padu betul ceramah ni. Ibrahim Okobo. Seorang Jepun, Japanese. Dia ni mu'alaf, tuan-tuan. Ketika dia bagi satu ceramah ringkas, dia sebut begini. Dia kata, tuan-tuan sekalian, saya ni orang Jepun. Kami orang Jepun terkenal dengan pandai teknologi. Kami cipta, kemudian kami inventkan teknologi, tetapi kami tidak kedekut. Teknologi yang kami cipta, kami dapat, kami ekspor ke luar negara. Sebab itu tuan-tuan mendapat teknologi yang kami ada. Kan betul juga rumah kita Yamaha, Toshiba, Toyota, apa lagi tuan-tuan? Kawasaki, Honda, Sanyo, Mitsubishi. Paling tidak selipar Jepun. Paling tidak. Ajinomoto kilang di kucing lama je. Kira tak apalah sebab nama Ajinomoto. Nama Jepun. Iyalah masuk sekali lah dalam list tu. Nak ceritanya, apa yang Jepun dapat, kita pun dapat. Nak cerita, mereka ni pemurah. Tapi tuan-tuan ada teknologi yang lebih hebat daripada apa yang kami ada. Teknologi itu semua orang nak. Tapi tuan-tuan kedekut. Tuan-tuan tak buat kerja. Tuan-tuan tidak ekspor pada kami. Di Jepun menyebabkan tok nenek moyang aku mati tanpa dapat teknologi itu. Apa teknologi itu? Iman. Teknologi Islam. Tuan-tuan tak buat kerja. Aku akan dakwa tuan-tuan kerana tak buat kerja. Menyebabkan tok nenek moyang kami tak jumpa Islam. Tu dia tuan-tuan. Waktu dunia orang dah berujah sebegitu rupa pada kita tuan-tuan. Nak cerita tentang Islam yang tak boleh kita pegang seorang-seorang. Kita perlu sampaikan. Bagaimana cara nak sampaikan? Itu kena bincang dalam ilmu dakwah tuan-tuan. Ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Kat mana tahu nak sebut tadi tentang modus operandi iblis syaitan. Dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali tuan-tuan disebut macam mana cara kerja iblis syaitan. Yang pertama tazyinul batil, iaitulah menunjukkan benda salah comel. Jadi cantik, indah. Itu antara benda yang dia gunakan. Senjata utama. Memperindahkan benda sesat. Itulah yang berlaku ketika iblis menyesatkan tentera-tentera kafir daripada Mekah. Dalam peristiwa Perang Badar, Allah Ta'ala sebut apa yang dibuat oleh iblis ketika itu. Wa iz zayyana lahum asyaitanu wa qala lahum la ghaliba lakum al-yawm wa inni jarum bikum. Ingat ketika mana syaitan berjaya menghiaskan kerja kamu yang salah sebab kamu lawan Nabi, kamu lawan Allah, tapi nampak betul. Syaitan berjaya buat tu. Dan dia berkata kepada kamu ketika itu, la ghaliba lakumul yaum. Hari ini kamu tak akan kalah. Bila kamu bertempur dengan tentera Muhammad, kamu pasti menang. Wa inni jarum bikum. Kerana aku pun ada sekali dengan kamu. Dalam perang Badar, iblis menyamar dalam bentuk manusia biasa yang bernama Suraqah bin Malik. Itu dalam catatan sejarah Ibnu Hisham ada disebut. Menyamar dalam bentuk, dalam tubuh badan Suraqah bin Malik. Maka manusia inilah yang pergi berdempet dengan Abu Jahal sebagai ketua perancang tentera kafir dan membisikkan khabar-khabar yang mulus, yang lunak-lunak bahawa hari ini tuan jangan bimbang, tuan mesti menang. Pasal tuan 1000. Orang sana 300 je, 313 je. Dia orang pula puasa bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, sihat bukan main lagi. Tengok, mecing-mecing tubuh. Muscle bukan main tubuh badan. Mereka senjata pun tak cukup. Yang ada pakai pelepah-pelepah tamar. Diruncingkan pada bahagian depan untuk dijadikan sebagai senjata. Macam mana nak menang?
Ini dia bisikkan, dia goda tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Tentera kafir pergi ke medan perang dalam keadaan bersemangat untuk menang. Kerana motivasi iblis. Yang umat Islam juga, Allah nak bertembung. Allah nak umat Islam juga berlaga dengan tentera kafir. Macam mana Allah buat? Allah datangkan pada pandangan orang Islam, tentera kafir tu sikit. Allah datangkan pada pandangan, sikit benar. Padahal tuan-tuan 1000, 3 kali lipat tuan-tuan. 3 ganda. Tapi Allah nak bertembung tu. Iblis juga nak bertembung. Tapi apa yang berlaku apabila mereka bertembung? Falamma tara'atil fi'atan, bila bertembung dua kumpulan, apa yang berlaku pada iblis? Nakasa ala aqibai, pusing lagi. Tu dia. Dia goda-goda tuan-tuan. Bila kawan tu dah sampai ke jurang neraka, dia lari, bawa diri. Selamatkan diri dulu. Dalam sirah tuan-tuan, ketika dia pusing ke belakang, dia berlaga dengan tubuh Abu Jahal, dia berlaga dengan Abu Jahal cekok leher dia. Ainal mafar ya Suraqah. Ala qulta qabla zalik annana lan nughlaba alaina. Bukankah kamu sudah nyatakan bahawa kita sebelum ini kamu sebut kita tak akan kalah. Kamu nak lari ke mana wahai Suraqah? Suraqah kata, aku nampak benda yang kamu nampak. Aku nampak benda yang kamu tak nampak. Inni ra'aitu ma la tarawun. Inni akhafullah. Aku amat takut pada Allah. Maka dia meronta, melepaskan diri. Kemudian dia lari tuan-tuan. Dalam sirah disebut, dia menghamburkan diri ke Laut Merah. Dia menghamburkan diri ke Laut Merah. Apa yang dia tengok? Dia tengok gerombolan malaikat turun berduyun-duyun. Wa numidduhum bi alfi minal malaikati munzilin. Kami perkuatkan umat Islam dengan 1000 malaikat turun secara berbondong-bondong. Tuan-tuan, walaupun tak payah 1000, satu malaikat je pun padan. Tak payah tunjuk rupa, berdehem sudahlah Jibril. Habis tercampur habis tuan-tuan. Sebagaimana Jibril duk menjerit pada kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Jeritan Jibril habis terbongkar habis. Tapi Allah nak tunjuk betapa seriusnya Allah pada orang-orang Islam yang membantu Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Sekira-kiranya Allah datangkan bukan 1, bukan 2, bukan 3, sampai 1000 tuan-tuan. Lepas tu kalau kita baca kitab sirah, kita akan jumpa peristiwa-peristiwa ajaib ketika perang Badar. Ada sahabat yang hayun pedang nak pancung kepala musuh, tak dan pedang jatuh, kepala dah tercampur. Tuan-tuan, ada musuh-musuh yang ditawan oleh malaikat. Malaikat tawan bawa pada Nabi SAW. Sebagaimana pakcik Nabi, Al-Abbas. Al-Abbas ni Islam dah tuan-tuan. Al-Abbas ni. Cuma dia duduk dalam kumpulan kafir. Pasal apa? Pasal dia tak ikut Nabi berhijrah. Dia tak ikut Nabi berhijrah. Maka bila sembahyang perang di sebelah tentera kafir dibunyikan, maka dia tak ada pilihan. Paksa turun juga. Walaupun dia Islam. Orang tak tahu dia Islam. Orang tak tahu. Malah umat Islam pun tak tahu dia Islam. Yang tahu Nabi dan beberapa orang sahabat terdekat saja. Sebab tu ada fitnah sikitlah pada diri Nabi. Apabila Nabi membebaskan pakcik Al-Abbas ni, ada di antara sahabat-sahabat ataupun umat Islam hak tak tahu kedudukan sebenar, dia orang duk bisik kat belakang. Nampak macam Rasulullah berat sebelah je. Keluarga dia bebaskan. Kalau orang lain dia ikat, dia minta tebusan. Ada fitnah pada Nabi pada peringkat awal tuan-tuan. Al-Abbas ni ditangkap oleh malaikat. Bawa datang kepada Nabi, malaikat yang menyamar jadi manusia tuan-tuan. Maksud. Jadi hak kita fokus ni ialah iblis. Bila misi dia berjaya, apa misi dia? Melagakan Islam dengan kafir. Maka dia lepas diri. Dia lari tuan-tuan. Itu iblis. Maka satu daripada modus operandi yang paling besar yang dilakukan dan digunakan oleh iblis ialah memperindahkan kesalahan jadi nampak macam betul, macam comel. Yang keduanya tuan-tuan, dia letak branding baru.
Tasmiyatu al-munkar bil ma'ruf. Dia meletakkan nama munkar jadi benda baik. Pada masa yang sama, benda baik diletakkan jadi munkar. Itulah yang berlaku hari ni, tuan-tuan. Kita orang hak tak berapa muda ni, tuan-tuan. Sebab orang tua kan marah pula kan. Orang hak tak berapa muda ni, kita fahamlah tentang sepak terjang dalam kehidupan ni. Tapi anak-anak muda kita ni kadang-kadang tak faham. Kenapa lah mak aku duk marah sangat, duk tahan sangat, jangan buat ni, jangan buat ni. Masalah rokok sudahlah. Dalam masalah rokok. Macam mana kita nak memahamkan anak-anak kita pada kefahaman yang ada pada diri kita. Susahnya kadang-kadang mari terniak dalam hati. Aku cekik budak ni baru tahu. Masa payah nak faham. Allahu Akbar. Kita tengok drama, tuan-tuan. Pelik tak kita tengok lelaki perempuan pelakon dalam tu berpeluk-pelukan, pegang-pegang tangan. Malah lagi teruk bercium-ciuman, tuan-tuan. Malah kita nak, tanpa kita sebutlah nama aktor-aktor tu, tuan-tuan. Pelik tak kita tengok? Tak pelik kan? Kenapa tak pelik? Sebab kita tak nampak lagi benda tu mungkar, tuan-tuan. Apa sebab benda mungkar kita tak nampak mungkar? Hari ni kita baca modus operandi iblis setan. Cara kerjanya ialah dia letak brand baru, nama baru. Mungkar jadi baik, jadi okey. Hak okey jadi tak okey. Kalau kita buat benda-benda taat, itu payah orang nak terima. Sebab orang nampak kita ni, kita kata apa? Narrow minded, konservatif, out of date. Macam-macam lah gelaran, tuan-tuan, diberi pada kita. Pasal kita ni nak buat apa yang Tuhan suruh buat. Saya selalu buat contoh begini, tuan-tuan. Kalau puak-puak kita lepas ni, kita naik kereta masing-masing, pakaklah kita pol-polkan kereta kita pergi ke Caukit ataupun pergi ke Lot 10 dengan mengekalkan pakaian kita ni. Saya dengan kain tuan-tuan, dengan jubah semua yang tuan-tuan pakai. Jom kita pergi Lot 10. Agak-agak apa pandangan orang-orang sana pada kita? Hak pakaian macam ni, tuan-tuan. Gamaknya dia orang tengok atas bawah. Dia terlepas dari kurungan mana, lokap mana pula. Pada masa yang sama, satu bas turun, tuan-tuan. Orang yang lelakinya pakai seluar pendek, pakai singlet. Yang perempuannya pakai skirt, pakai macam-macam, tuan-tuan. Agak-agak siapa yang orang pandang pelik? Kita yang keluar daripada carpool kita ke, ataupun orang tu yang keluar daripada bas tu? Sudah tentu yang dipandang pelik kita, tuan-tuan. Bukan orang tu. Saya sebut ni sebab saya dah kena. Dah kena, tuan-tuan. Ingat waktu tahun pertama di Universiti Malaya, tuan-tuan. Kita ni belajar di Nilampuri 2 tahun. Allah, mengaji pula dengan tok guru. Kita buat biasa, pakaian macam ni, turun ke dewan makan, tuan-tuan. Pasal niat kita lepas makan tu terus pergi ke surau terus. Pergi ke surau. Sekali masuk ke surau, masuk ke dewan makan, dia orang duk tengok kita ni, ya Allah, atas bawah tu. Jadi malunya kita, malu aku. Aku buat salah kat mana? Ada aurat terbuka ke apa? Tak ada, tuan-tuan. Lepas tu bila kita fikir balik, inilah dia nilai kemajuan. Kemajuan atas nama kebebasan tadi. Atas nama kebebasan. Pada masa yang sama kita tengok 2-3 orang keluar balik daripada sukan dalam keadaan pakaian sukan, seluar pendek dengan singlet. Biasa. Dia dipandang biasa. Faham tak, tuan-tuan? Sedangkan orang tu dedahkan aurat lagi. Tapi okey je orang boleh terima. Itulah nilai akhir zaman. Boleh faham, tuan-tuan? Bukan payah kita nak faham macam mana cara kerja iblis setan. Okey. 1, 2, 3. Yang keempat, at-tadarruj fi idlal. Itu modus operandi iblis setan. Iaitulah ketika dia menyesatkan kita, nak rosakkan kita ni, dia tak, orang kata apa, dia tak gopoh. Dia pelan-pelan, tuan-tuan. Agamanya kita boleh belajar dari sifat berhati-hati iblis setan. Sehingga disebut dalam kitab, dia akan mengguna 70 kebaikan untuk sampai ke
kejahatan nombor 71. Maknanya 70 hak sebelum tu benda-benda baik, amalan sunnah. Dia tak halang kita. Bangun pagi, bangun dengan sunnah. Masuk bilik air sunnah, keluar bilik air sunnah, pakai baju sunnah, buka baju sunnah, makan nasi sunnah, basuh tangan sunnah. Sunnah samalah. Sunnah. Sampai 70 amalan sunnah. Tiba-tiba hujung sekali kita nak tidur. Hebat betul aku buat kerja hari ni. Luar biasa. Datang rasa apa? Sombong, ujub dalam diri. Itulah perosak kepada seluruh amalan 70 yang awal tadi. Hak hujung sekali nak tidur tu, dia datang kat situ tuan-tuan, rasa ujub pada diri, rasa riak dalam diri, rasa sum'ah dalam diri, maka itulah dia kejayaan iblis syaitan. Boleh faham tak tuan-tuan? Bagaimana kita kata apa? Cermat dan berhati-hatinya iblis. At-tadarruj fi idlali an-nas. Dia buat kerja ni pelan-pelan. Secara berdikit-dikit. Dia tak gopoh. Macam kita kalau buat kerja, kita nak siap sama sedang itu, ya kan? Nak sekali buat, terus siap. Dah iblis dah sikit-sikit. Kan, kalau kita baca riwayat, dia menggoda seorang ulama bernama Barsisa tu kan. Sikit-sikit dalam kitab Talbisu Iblis, boleh tengok tuan-tuan. Kemudian, yang ke berapa dah? 3, ke-4, yang kelima. Antara kesukaan iblis masuk dalam tubuh badan kita. Itu antara kesukaan iblis. Min ahabbit turuq dukhulu fi anfusina. Antara laluan yang seronok dia, favorit gila kita kata, favorit betul, ialah masuk dalam tubuh badan kita. Dia masuk dalam tubuh badan kita, masuk ikut mana? Ikut lubang-lubang yang ada pada tubuh badan kita. Lubang, liang-liang, rongga-rongga, seni, hidung, mulut, masuk telinga. Sebab tu kan hadis sahih kata kalau kita menguap, tutup mulut kerana syaitan masuk dalam mulut. Tak silap saya, hadis sahih tu tuan-tuan. Hadis sahih tu. Jadi, masuk tubuh badan, dia pergi ke mana tuan-tuan? Kawan-kawan kita yang faham tentang rawatan Islam, dia orang duk syarah benda ni tuan-tuan. Dia masuk tubuh badan kita, dia berlari pada aliran darah. Di mana aliran darah ada, maka di situ highway iblis syaitan. Dalam hadis Nabi kata, syaitan berjalan pada badan anak Adam pada perjalanan darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dami. Kemudian dia pergi ke mana? Dia fokus kepada jantung, kepada otak. Dia tembak jantung, dia tembak otak. Maksud tembak di sini, dia cuba menjajah, menguasai jantung dengan otak. Kenapa jantung dengan otak tuan-tuan? Kerana ini adalah pusat pemerintahan tubuh badan kita. Boleh faham tuan-tuan? Pak Nabi sebut dalam hadis sahih bahawa dalam diri kita ada seketul daging tu. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah yang lain. Ala wahyal qalb. Itu adalah qalbun. Qalbun ni jantung. Tapi kita orang Melayu sebut hati. Patutnya jantung lah tuan-tuan. Baiki dia punya pengertian tu. Jadi dia tembak tu. Dia tembak jantung, dia tembak otak kerana dua benda ni pusat pemerintahan. Bila dia berjaya menguasai dua benda ni, apa jadi tuan-tuan? Maka dia jadi kita. Dia menjajah kita. Mata, mata setan. Telinga, telinga setan. Tangan, kaki dengan bisikan dan arahan setan. Itu kehebatan, kesan daripada setan. Sebab tu tuan-tuan, 5 perkara tadi, saya mudahkan tuan-tuan. Pada setan ni, pada saya 3 benda. Ni kena jaga sangat-sangat. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan setan ini untuk jadi kita. Dengan cara masuk dalam tubuh badan kita dan menguasai apa yang ada dalam diri kita sebagaimana kita sebut tadi. Yang kedua, iblis setan ni tuan-tuan, Allah izinkan dia beroperasi 25 jam sehari semalam. Saya guna bahasa bombastik. Boleh faham tuan-tuan? Bahasa yang berlebih-lebihan. 25 jam memberi maksud tak ada masa rehat iblis setan nak merosakkan kita. Kumpulan pertama penat, masuk kumpulan kedua. Kumpulan kedua penat, masuk kumpulan ketiga. Dia tukar menukar shift. 25 jam.
Sebab tu riwayat daripada ada yang kata Hasan al-Basri, ada yang kata Imam Malik, bila ditanya oleh pelajar dia, apakah iblis syaitan ini tidur, berehat? Maka dia jawab oleh tok guru ni, kalau berehat, kalau iblis syaitan ni tidur, maknanya kita boleh berehat. Maknanya, boleh tak kita berehat? Tak boleh. Sebab realiti benalah tu, tak tidur pun. Tak ada masa rehat pun. Menyebabkan kita juga tak boleh berehat daripada menjaga diri kita daripada iblis syaitan. Kita sebut tuan-tuan, iblis syaitan ni kita tak nampak. Tetapi kewujudan dia kita nampak. Dia tu, ada tu kita nampak. Kesan daripada kewujudan dia. Di mana kita nak nampak kesan kewujudan dia tuan-tuan? Pada kita buat kajian kes. Kita buat kajian kes. Pada kes-kes yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita. Kita melihat macam-macam kisah-kisah jenayah yang berlaku, yang logik akal kita kata ini bukan cerita orang normal. Ini cerita orang yang dirasuk iblis syaitan. Sebab apa? Sebab buat benda-benda yang tak logik pada akal. Antaranya apa tuan-tuan? Ingat tak kisah pembunuhan di Gemencing 2016 dulu? Gemencing Negeri Sembilan. Ingat tak tuan-tuan? Seorang anak lelaki Rashidi, dia bunuh adik perempuan dia, kemudian dia bunuh atuk dengan nenek dia, kemudian dia pancung leher bapa dia sendiri. 4 orang. Melayu tuan-tuan. Macam mana si perempuan ni, dia balik sekolah, dia tunggu kakak dia yang selalunya ambil dia, jemput dia daripada sekolah. Tapi tengah hari tu tunggu, tak datang tuan-tuan. Sampai penat dia menunggu, dia buat keputusan untuk berjalan kaki balik ke rumah. Tengah-tengah panas, dalam keadaan letih, sampai di rumah, terus dia pergi buka peti ais, dia tengok kakak dia ni duk terbaring di ruang tamu. Marahlah dia tuan-tuan, mengomellah dia. Apalah kakak, tak pergi ambil saya, tidur membuta, berapa lama dah tidur, macam-macam dia mengepek tuan-tuan. Tapi dia pelik tengok kakak dia tak ada respon. Dia pergi dekat tuan-tuan, tengok pisau tertusuk pada dada. Tercacok pada dada. Meraung dia, terkejut. Dia pergi ke belakang rumah, pergi rumah nenek atuk, nak minta bantuan, nak cerita apa yang berlaku. Masuk rumah nenek atuk, tengok dua-dua dah meninggal. Darah melimpah. Makin histeria ni tuan-tuan, dia pusing belakang rumah, jumpa ayah pula, kepala tak ada tuan-tuan. Oh ya Rabbi. Kalau kita berada pada situasi, kita tak tahu nak buat macam mana. Ini nak cerita, macam mana perkara sengeri itu boleh berlaku. Akhirnya, berjaya ditangkap. Siapa? Pembunuh? Anak sendiri. Rashidi. Bekas pegawai bank. Kepala bapak dikeratnya, dia bawa letak dalam plastik, kemudian bawa pergi ke seksyen berapa? 24 ke 26 di Shah Alam. Pasal nak ditanam di situ. Perkuburan 24 ke 26. Shah Alam. Dia naik bas tuan-tuan. Bawa motor sampai stesen bas, tinggal motor dia naik bas. Pergi ke Shah Alam. Saya tak perasan seksyen berapa Shah Alam. Ada kubur situ. 24 ke 26. Itu nak cerita. Dan bila dibawa ke mahkamah, dia kata mendengar bisikan. Bisikan bapak dia ni adalah ketua penjahat. Maka dikerat leher. Itu dia tuan-tuan. Nak cerita apa tu? Kalau kita fikir dengan logik akal, ada tak manusia normal boleh buat lagu tu? Beberapa bulan yang lepas, seorang pesara, guru, perempuan, dah duk sebut pada kawan-kawan dia, Cik Mila, Cik Leha, minggu depan saya nak ke umrah, doakan saya. Dah siap cerita dah. Tiba-tiba tengah hari dijumpai mayat dia terbaring dalam rumah, dalam keadaan ni leher disembelih tuan-tuan. Siapa yang buat? Anak dia sendiri. Bila ditangkap, anak beritahu dia dengar bisikan mak dia ni sembah berhala, sembah Tok Pekong. Ini nak cerita gambaran yang berlaku. Dalam 2 bulan lepas, seorang suami menembak isteri dalam rumah. Lepas tembak isteri, bunuh diri tuan-tuan. Kat mana? Jerantuk Pahang. Saya bila buka berita waktu pagi, tak sempat nak baca habis. Dalam hati buka, dia tengok dia punya topik je.
Kita dalam hati, ya Allah, janganlah Melayu. Janganlah Melayu. Sebab apa? Kita dah fikir panjang cerita kalau Melayu Islam terlibat. Bunuh diri, bunuh orang, kemudian bunuh diri. Allahu Akbar. Makan tak habis lah orang kata. Kalau yang buat tu orang Islam. Panjang cerita. Petang sekarang dia masa sikit, cek balik berita. Subhanallah. Orang Melayu. Pesara kerajaan, Jabatan Hutan tak silap saya faham, yang membunuh umur 73 tahun. Yang dibunuh isteri sendiri umur 67 tahun. Kalau boleh saya guna bahasa, tapi rasa macam tak gamak sikit bahasa nak sebut. Tapi kalau guna boleh juga kita bagi padu sikit Kita bagi padu sikit. Saya dengan Ustaz Harun, kawan rapat tuan-tuan. Tapi ada tak jaminan Ustaz Harun tak bunuh saya? Itu nak guna ayat tu rasa macam tak ramai, tapi saya gunalah. Ada tak jaminan Ustaz Harun tak bunuh saya? Tak ada tuan-tuan. Begitu juga, tak ada jaminan saya tak usik Ustaz Harun, tak bunuh dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tak ada jaminan? Sebab kita masih ada nafsu syahwat. Dan kita ada iblis setan. Selagi mana benda Allah ni ada tuan-tuan, belum tentu perkara-perkara yang kita anggap mustahil berlaku tidak berlaku. Boleh faham tuan-tuan? Perkara yang mustahil pada logik akal kita, tak pernah sabarlah bunuh-membunuh ni. Tapi belum tentu tuan-tuan benda tu tak berlaku. Kenapa? Iblis setan ada. Nafsu syahwat ada. Isteri yang ditembak oleh suami dia jangka tak yang menembak membunuh dia tu adalah suami dia sendiri. Dia umur 67 tahun. Suami dia umur 73 tahun. Katakanlah mereka kahwin waktu isteri ni umur 27 tahun. 40 tahun mereka bersama suami isteri. Mudah cerita 40 kek hari jadi tuan-tuan. Anniversary. Wedding tuan-tuan. Diorang tu nyalakan. Ibarat kata begitulah. Tapi last sekali, suami tu yang menjadi sebab pembunuh kepada diri. Mak tadi, dia sangka tak? Anak yang dia dikandung, anak yang disusukan, anak yang dijaga siang malam, nyamuk sekor pun tak melekat pada tubuh anak dia ni. Tiba-tiba anak yang dibesarkan, itulah yang menjadi sebab pada kematian dia. Secara ngeri tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini nak cerita apa? Iblis setan nafsu. Sebab tu kita kata selagi mana ada benda Allah ni, kita sentiasa berada dalam keadaan yang bahaya dan perlu sangat-sangat mengambil tindakan untuk mengelakkan diri kita daripada dijahanamkan oleh benda Allah ni. Boleh faham tuan-tuan? Dahsyat. Bagaimana cara nak jaga? Kita sebut tadi ada beberapa perkara tuan-tuan yang saya nak highlight kan pada iblis setan ni tuan-tuan. Pertama, dia ni Allah izinkan masuk dalam tubuh badan kita dan menjadi kita dengan cara tadilah. Yang kedua, operasinya sampai 25 jam sehari semalam. Yang ketiga tuan-tuan, Allah izinkan ketika dia berlawan dengan kita, menentang dan menyerang kita, Allah izinkan dia serang kita dengan taktik perang gerila. Boleh faham tuan-tuan? Taktik perang gerila. Apa maksud perang gerila? Serang, sembunyi. Serang, sembunyi. Hit and run. Hit and run. Dahsyat tak serang ni? Serangan ni dahsyat tak? Jawabnya terlalu dahsyat. Taktik perang gerila ni tuan-tuan menyebabkan negara sekuat Amerika Syarikat pun tak mampu nak berlawan dengan musuh dia. Amerika Syarikat, negara yang tidak terkalah atas muka bumi. Saya rasa macam pernah sebut Dr. Chandra Muzaffar ketika dia bentangkan kertas kerja sebut tentang Amerika Syarikat sebagai kuasa yang tidak terkalah di planet bumi. Dari sudut hitam putih, teori tuan-tuan, 14 buah tenaga ataupun kuasa tentera yang paling kuat di dunia, nombor 2 sampai nombor 15, kalau mereka bergabung untuk beradab dengan nombor 1, iaitu Amerika Syarikat, tetap Amerika akan menang.
Amerika mempunyai tidak kurang 80 pengkalan tentera seluruh dunia yang dia boleh rubah jadi pusat operasi ketenteraan. Walaupun beroperasi daripada armada laut, kapal-kapal laut saja, tapi dia boleh rubah jadi pusat ketenteraan, tuan-tuan. Abang kita dia tentera, dia tahu. Teluk Subic, pengkalan Amerika, yang paling dekat dengan kita kan, di Filipina, tuan-tuan. Dan dia mempunyai bekalan senjata nuklear yang misteri, tidak diketahui. Yang semua kita tahu, sifat kemusnahan daripada tenaga nuklear ini tak serupa macam bom atom di Hiroshima pun kita boleh tengok dia punya ledakan dan dahsyatnya penangan dia. Tidak kurang 150,000 orang mati akibat daripada ledakan bom atom Hiroshima, campur 300,000 orang, tuan-tuan, secara anggaran kasar. Ini kan pula senjata nuklear dan dia mempunyai bilangan yang tidak diketahui, tuan-tuan. Tu Amerika, kekuatan dia. Sebab tu dia sombong, tuan-tuan. Dia rasa dia punya dunia ini. The new world order, tuan-tuan. Dia rasa dia boleh buat apa yang dia nak buat. Dia pergi tangkap Presiden Panama selama rok je, tuan-tuan. Tanpa dia peduli kedaulatan negara Panama. Dia hantar komando dia turun melalui Itali waktu malam atas istana Presiden, cekuk Presiden tu, bawa naik, kemudian pergi ke Amerika. Selama je, tuan-tuan. Kawan tu ada kedaulatan, ada negara, ada rakyat, ada kerajaan macam-macam. Dia apa dia peduli? Ini Amerika. Abang Long Fadil, tuan-tuan. Tetapi bila dia beradab dengan satu jenis tentera, yang tentera ni selebeh, selekeh, slipper pun, tuan-tuan. Kasut pun pakai slipper, sok-sak. Siapa dia tentera ni, tuan-tuan? Mujahidin Afghanistan. Siapa dia tentera ni, tuan-tuan? Viet Cong, perang Vietnam, Viet Cong. Mereka kalah. Amerika kalah. 20 tahun Amerika cuba menguasai Afghanistan. Dan sekali tahun lepas, dia tinggal Afghanistan dalam keadaan malu. Sampai peralatan tentera dia tersadai habis. Tak sempat nak bungkus buat balik, tuan-tuan. Nak packing tak done, tuan-tuan. Lari. Sebab apa? Kawan tu menggunakan taktik gerila, tuan-tuan. Taktik perang gerila. Tembak, lari. Serang, sembunyi. Serang, sembunyi. Itulah dia serangan iblis setan pada kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa ni dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas al-khannas. Apa dia khannas? Khannas ni ialah satu jenis setan. Bila kita ingat Allah, dia lari. Bila kita lupa Allah, zat dia datang balik. Ingat, lari. Lupa, datang. Ingat, lari. Lupa, datang. Allahu Akbar. Susahnya nak hadapi taktik perang gerila daripada setan, iblis. Boleh faham, tuan-tuan? Okey, itu gambaran teruknya serangan yang Allah izinkan berlaku pada kita. Tetapi, tuan-tuan, dalam kemusnahan dan kesan yang dibuat daripada iblis setan dan juga nafsu, cuma saya bezakan sikit, tuan-tuan. Beza antara nafsu dengan iblis setan. Dua-dua mengajak kita buat jahat, bawa kita kepada kemusnahan. Tapi ahli ulama' dia bezakan antara dua tu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya disebut, nafsu ni kalau dia goda kita, sifat dia ni, dia fokus. Dia fokus. Ibarat kata, kalau dia ajak kita minum arak lah. Kalau tak dapat arak, nak juga arak. Tak dapat lagi mana? Arak juga. Cari jalan untuk arak juga. Tapi kalau iblis setan, tak. Kalau mula-mula dia ajak arak, tak dapat arak, judi pun tak apa. Perempuan pun tak apa. Maknanya asalkan jahat. Asalkan benda jahat. Tapi kalau dia fokus nak benda Allah tu juga, itu nafsu, tuan-tuan. Ini ulama' kita bezakan. Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang ahli tasawuf, bezakan bagaimana sifat antara nafsu dengan iblis setan. Tapi dua-dua dia punya kesannya adalah kerosakan kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey, satu, tuan-tuan. Yang kedua, kejahatan dibuat oleh benda Allah ni, walaupun kita tahu membawa kemusnahan dunia, sebagaimana kita bincang tadi, kemusnahan dunia, tuan-tuan, skema-skema yang Masya Allah hari ni kan, kita dengar, kesian tengok kawan-kawan kita yang
yang ditipu sebegitu rupa. Banyak kali dah kita bincang bab ni tuan-tuan. Manusia yang ditipu oleh skamer-skamer ni. Setan-setan masuk ni tuan-tuan. Sampai ke tara tu tuan-tuan. Ada yang kehilangan ribu-ribu. Puluh-puluh ribu. Ratus-ratus ribu. Saya hak hilang RM150 pun sampai sekarang saya teringat. Waktu saya kena tu umur saya 19 tahun. Hilang RM150. Dicuri daripada dompet saya. Sampai ke hari ni tuan-tuan umur 50 lebih dah ni. Masih lagi saya ingat. Aku nak tahu siapa ambil duit aku. Sampai sekarang duk ingat tuan-tuan. Jaga orang tu. Aku nak jumpa juga siapa ambil duit aku. Walaupun dia ambil duit saya kira bagus juga tuan-tuan. Dia tinggal RM5. Dia tak ambil habis. Dia tinggal RM5. Tapi masa tu aku tengah miskin tau. Cari duit bukan main lagi. Jadi apa ni, buruh kasar. Pikul siming nak dapat duit RM1 2. Waktu duk belajar dulu tuan-tuan. Ini kan pula kawan-kawan yang habis ribu raban. Ada dalam laporan 1.4 juta duit EPF dia tuan-tuan. Pelaburan dia habis kelip mata. Ini nak cerita kemusnahan daripada serangan bertalu-talu iblis setan, sama ada yang datang dalam bentuk asli melalui bisikan ataupun datang melalui bentuk manusia-manusia yang sudah dipengaruhi oleh iblis setan tadi tuan-tuan. Okey. Tapi di sana hak kita lagi bimbang ialah kemusnahan pada urusan akhirat. Itu lagi kita bimbang. Boleh faham tuan-tuan? Kejayaan dia menyesatkan kita dan merugikan dunia kita tu satu hal dah. Tapi di sana ada lagi kerugian yang tiada tara bandingan. Iaitulah apabila kerugian itu melibatkan urusan akhirat. Bagaimana iblis setan ni boleh membahayakan kita pada urusan akhirat. Menerusi agama tuan-tuan. Sebab itu Islam ajar kepada kita supaya berjaga-jaga pada Dajjal. Kenapa Dajjal disebut? Sebab kerugian akibat Dajjal ni melibatkan negara akhirat. Kediaman akhirat. Boleh faham tuan-tuan? Kediaman akhirat. Barangkali kita duk fikir, Allah, tak adalah ustaz. Mana ada Dajjal tempat kita ni? Dajjal ni Yahudi. Mata satu. Loh, Nabi kata sebelum datang Dajjal tu, ada 30 ekor Dajjal lain akan muncul dulu. Kulluhum yaz'amuna annahum Rasulullah. Semua 30 orang tu mendakwa mereka ni adalah Rasulullah. Itu antara ciri-ciri yang disepakati bersama oleh Dajjal-Dajjal ni. Semua mengaku mereka adalah Rasulullah. Apa hari ni tuan-tuan ada ke tidak? Orang yang mengaku jadi Nabi. Ada kan? Itu dah sebut benda ni tuan-tuan dalam kuliah kita, pengajian kita. Melayu pun ada tuan-tuan. Kat mana tuan-tuan? Gombak. Ulu Kemensah. Ulu Kemensah mana tuan? Ulu Kelang tak? Ulu Kelang. Bukit Kemensah. Bukit Kemensah, Ulu Kelang. Dekat zoo kan? Dekat zoo. Dekat zoo. Rasul Melayu. Haji Kahar. Haji Kahar. Kita dah bincang bab tuan-tuan. Orang Melayu hebat sungguh. Takkan Melayu hilang di dunia. Orang kata tuan-tuan. Sampai ke orang lain yang mengaku Nabi. Orang Melayu pun ada mengaku Nabi. Kita dah baca zaman Nabi SAW. Munculnya Musailamah Al-Kadzab. Waktu Nabi masih ada. Tiba-tiba Musailamah muncul dari sebelah Yaman. Dia kata, aku pun Rasulullah. Dia hantar surat pada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khitabun min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Inna hadhil ard awrazaha Allahu ulaina faqismun laka wa qismun li. Ini adalah surat warkah datang daripada Musailamah Rasulullah, ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa bumi ini, dunia ini dibahagikan Allah untuk kita berdua. Separuh Tuan punya, separuh saya punya. Dia bagi tuan-tuan. Yaman hak dia, Mekah Madinah hak Nabi. Kita hak di kurang ni, siapa beritahu? Dia tak sedar kurang pun ada orang tuan-tuan. Selamba je. Tapi ada pengikut Bani Hanifah berpuluh-puluh ribu. Angkat spanduk, panji-panji tuan-tuan. Menyatakan setia hidup dan mati bersama dengan Musailamah Al-Kadzab. Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Malah
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dia bawa satu kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rijal bin Unfuah. Seorang sahabat Nabi. Satu ketika Nabi berjalan pada satu kelompok sahabat yang sedang duduk-duduk. Di situ ada Abu Hurairah. Maka Nabi kata, antara kamu ni ada seorang yang bila mati esok masuk neraka, gusi dia macam bukit Uhud. Antara kamu ni ada seorang yang masuk neraka, gusi dia besar macam bukit Uhud. Jadi Abu Hurairah bila dengar hadis, bila dengar perkataan Nabi, takutnya dia tuan-tuan. Maka dia perhati, dia cek. Hak ada dalam kumpulan tu lebih kurang dalam 8 orang tuan-tuan. Maka dia cek. Seorang-seorang mati. Dan mati tu baik belaka, husnul khatimah belaka. Mati secara istiqamah dengan Islam. Maka dia suspend tuan-tuan. Nabi tuju pada siapa ni? Hinggalah berbaki antara dia dengan Ar-Rijal tadi. 2 orang je yang tinggal. Hak lain 6 orang dah mati belaka dah. Mati secara baik, istiqamah. Tapi hak tinggal hidup lagi 2 orang. Aku dengan Ar-Rijal. Kemudian dia tilik pada Ar-Rijal. Dia tengok Ar-Rijal ni baik. Ahli ibadah. Qiyamul lail tak miss. Kemudian sembahyang sunat, puasa sunat. Maka ketika itu dia suspend tuan-tuan. Apakah dia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW akan dihumban masuk neraka dan gusinya lebih besar ataupun sebesar bukit Uhud tuan-tuan. Tapi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila muncul Nabi palsu di Yaman, maka Ar-Rijal ni dia minta izin daripada Nabi untuk pergi ke sana kerana dia ni rupanya berasal dari sana. Bani Hanifah tu bangsa dia tuan-tuan, puak-puak dia. Jadi dia minta izin daripada Nabi untuk berbuat sesuatu bagi menyelamatkan orang-orang kampung dia daripada diperbodohkan oleh Nabi palsu ni tuan-tuan. Nabi izinkan. Musailamah ni pula tuan-tuan, perisik-perisik dia cerita apabila dapat khabar Ar-Rijal ni masuk kampung, balik ke kampung, maka dia orang buat mesyuarat. Macam mana? Iaitulah mereka cuba untuk memujuk Ar-Rijal supaya, kalau bahasa kita kat tuan-tuan, tukar parti. Lompat parti tuan-tuan. Asal apa? Ar-Rijal ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Semua orang tahu bagaimana luar biasanya akhlak, perangai, keistimewaan sahabat Nabi ni tuan-tuan. Malah sahabat-sahabat Nabi ni ada masin mulut. Maka mereka cuba buat macam-macam cara untuk memujuk Ar-Rijal supaya lompat parti. Akhirnya berjaya dengan menggunakan benda, menggunakan godaan dunia tuan-tuan. Diberikan hadiah emas, perak. Akhirnya Ar-Rijal sanggup tukar parti, bayar yuran keahlian baru tuan-tuan. Bila tukar parti, apa yang dia buat tuan-tuan? Parti Musailamah ni bawa dia ke peti-peti undi lah, kalau bahasa kita senang tuan-tuan, kalau saya sebut itu bawa masuk ke don-don ke kawasan-kawasan, ceramah pada orang kampung bahawa Muhammad tu tak betul. Hak betul ni Musailamah. Dia ni Rasulullah sebenar. Hak nu tu fake Rasulullah. Penipu tuan-tuan. Maka semakin bertambah ramai kumpulan dan penyokong Musailamah. Dan kerana fitnah yang Allah Ta'ala izinkan berlaku menerusi individu bernama Ar-Rijal bin Unfuah. Maka kita boleh faham, ini adalah munafik, ini adalah syaitan yang cukup bisa, cukup tajam dia punya penangan, menyebabkan gandaan pengikut Musailamah al-Kadzab yang akhirnya apabila saja bertembung umat Islam, tentera-tentera Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka bertembung dengan kekuatan Musailamah, maka matilah Musailamah, dibunuh. Siapa yang bunuh tuan-tuan? Wahsy kan? Wahsy. Yang bunuh bapa saudara Nabi tu, Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy nak balas balik maksiat yang dia buat. Dia masuk Islam dan dia fikir Nabi sudah tentu masih marah kat dia sebab dia bunuh orang yang Nabi sayang. Maka dia nak cover up balik, dia cari siapa manusia yang Nabi paling bengang, paling marah.
Maka dia nampak Musailamah tu yang paling Nabi marah, maka dia bayar balik maksiat dia tu dengan membunuh. Dan di antara yang mati terbunuh adalah Ar-Rijal bin Unfuah. Nampak tak tuan-tuan? Maka benarlah hadis Nabi SAW bahawa manusia ni mati sebagai seorang yang di luar Islam. Cuma riwayat ni ada yang kata tidak sahih, ada yang kata dhaif tuan-tuan ni. Tapi kita sebut sebagai satu penceritaan, wallahu alam dari sudut kebenaran, tapi dibawa oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ketika mensyarahkan tentang manusia yang akhirnya mati secara di luar Islam ni. Jadi orang-orang yang akhirnya berjaya digoda oleh iblis syaitan tuan-tuan, akhirnya mati dalam keadaan murtad ataupun berada dalam ajaran sesat. Yang ni yang kita bimbang sangat-sangat, kerana Allah Ta'ala izinkan pengaruh dan kesan godaan iblis syaitan itu sampai ke tahap merubah keyakinan dan iman yang asalnya benar, tiba-tiba jadi rosak. Itu tuan-tuan, kalau kita tengok pada pengikut-pengikut Cikgu Kahar tadi, Haji Kahar tadi, perempuan-perempuan muslimat-muslimat kita kesian, kita tengok orang kampung tuan-tuan, orang-orang kampung. Antara makcik tu dia kata apa? Cik jadi pengikut Muhammad ada tak jamin cik masuk syurga? Jadi staf Jabatan Agama Islam jawablah, tak adalah cik. Kami ni tak ada jaminan masuk syurga, kami kena usahalah. Itulah cik. Buat apa jadi orang Islam ikut Muhammad? Muhammad tak jamin cik masuk syurga. Kami ikut Haji Kahar jamin kami masuk syurga, dia kata. Sambil mulut tu muncung, syurga, sambil muncung mulut. Allah, kesiannya kita tengok. Tengok dalam YouTube. Jadi ini antara kesan kepada pengikut-pengikut mereka yang disesatkan. Wallahu a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan makcik-ancik tadi dapatlah kesedaran balik, bertaubat balik tuan-tuan, sebab kesan daripada kesesatan itu teramat dahsyat. Saya berjumpa juga dengan Prof Mujaini daripada UNICEF tuan-tuan. Prof Mujaini Tariming, tanya dia, Tok, macam mana dengan Cikgu Kahar? Sebab dia terlibat dalam memulihkan kumpulan ni. Waktu majlis istitabah tu pun Prof Mujaini ada sebelah. Dia ni ahli Majlis Agama Islam Selangor. Dia kata tak maunya ustaz. Dia kata lepas daripada dia isytiharkan taubat, tak maunya ustaz. Sekarang ni katanya masuk dalam balik. Masuk dalam balik. Bahaya dia seorang tu. Dia seorang tu kita tak pelik sangat lah. Biasalah ramai-ramai ni dia seorang dua lah, pelik-pelik sikit kan. Tapi hak kita kesian pengikut dia tu. Wa man tabi'ahu, itu yang kita bimbang. Kita kesian. Dah lah dunia susah, akhirat pula habis terbakar hangus tuan-tuan. Sekadarnya lah untuk pagi ni. Minta maaf tuan-tuan, saya ingat boleh laju sikit, tak boleh laju, sangkut dekat kat sini. Pada pintu yang keempat, dalamnya adalah iblis dan pengikut-pengikut iblis. Iblis hak kena tu padan dengan jahat dia tuan-tuan. Tapi orang hak kena juga dek kerana jadi follower iblis, yang tu tak berbaloi tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu kita kata nak jadi jahat, jahat sungguh. Nak jadi baik, biar baik sungguh. Dalam Quran ada satu ayat yang saya dengar Tok Guru Aziz, dia terjemah tu pelik, dia terjemah. Dia kata supaya orang hak masuk neraka tu masuk dengan puas hati, dia kata. Kemudian hak masuk syurga masuk dengan puas hati. Dia terjemah satu ayat, liyuhlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Dia terjemahkan ayat tu dengan cara terjemahan tadi, supaya masuk neraka masuk dengan puas hati, masuk syurga masuk puas hati. Macam mana masuk syurga puas hati? Sesudah mana dia sudah bermujahadah habis, bergadai habis, bergolok habis di dunia dulu, maka dia dapat ganjaran, iaitulah nikmat syurga, puas hati tuan-tuan. Tapi hak neraka pula macam mana nak puas hati? Puas hatilah masuk neraka, sebab dunia dulu dah syurga dah. Faham tak tuan-tuan? Dunia tu syurga dah, dia layan habis dah nafsu dia, jahat dah dunia. Maka bila akhirat masuk neraka, puas hati ya, pasal dunia dah rasa dah. Ini tidak tuan-tuan, dunia pun nak kata jahat tak jahat sangat. Tiba-tiba akhirat neraka pula, tak berbaloi tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan ni?
cara terjemahan Tok Guru. Allahu Akbar. Sekadar ni lah kita akhirkan tasbih kafar. Ada Abang Ji nak tambah apa? Ustaz nak tambah apa Ustaz? Soalan tidak diizinkan. Serius pula. Jadi. Ya. Ya. 300,000. Ya. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Haji Mat dia ingatkan kita konflik antara Jepun dengan China dulu kan. Kita baca sejarah pun memang dahsyat pembunuhan rakyat China oleh Jepun kan. Tapi sekarang mereka masih berdendam lagi Masih ada dendam lagi sampai sekarang Ya. Haji Mat dari sana. Yalah. Ya. Sampai ada orang buat filem-filem pun tunjukkan dendam dia. Kungfu lawan dengan ninja macam-macam Allahu Akbar. Dipunggah bawa balik ke Jepun. Ya. Yang hebatnya dua-dua sekarang ni masing-masing membangun belaka. Teknologi Jepun dengan teknologi China kan. Cuma orang kata teknologi China ni tak boleh lawan dengan teknologi Jepun ni. Barang-barang China tak berapa nak kuat. Katanya lah Jerman. Yalah. Baji, sila Baji. Baji ada nak tanya ke apa? Cakap tanya Ustaz, bagus ni ada. Dia boleh jawab semua. Cikgu kan. Ada yang kata cikgu dia tu, ada yang kata aja kan. Yang mana tak perasan pula. Ya, dia lah. Dia letak jawatan Haji Kahar lah. Letak jawatan. Bila mula-mula pegawai JAIS pergi berujuh lah dengan dia. Haji kata Haji ni Rasul. Macam mana Haji boleh dakwa Haji ni Rasul? Dia kata Quran kata. Quran kata dia ni Rasul. Quran mana pula? Dia kata surah Yasin dia kata. Innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Apa maksud innaka laminal mursalin? Bahawa kamu ni dari kalangan Rasul. Alamak. Rupanya dia perasan ayat tu untuk dia, tuan-tuan. Jadi bila dia diambil tindakan, dituduh dan dibicarakan, lepas itulah dia buat sidang akhbar, letak jawatan sebagai Rasul. Sebab dia kata tugas dia dah selesai dah kata. Maka dia letak jawatan. Waktu tu dia cakap tu muka macam baby face, innocent tuan-tuan. Tak bersalah. Lepas tu orang ingatkan dia insaf. Dah masuk dalam pusat pemilihan di Ulu Yam. Beberapa, tak silap saya 2 tahun saya kat situ. Kemudian dia buat majlis bertaubat tu. Rupanya ulang balik. Itulah. Yang tu lah tu. Masih ada lagi. Ya. Yang saya tahu yang sabit pada hadis Nabi 2 rakaat lah yang terbaik tu. Solat sunat fajar yang terbaik tu 2 rakaat. Tetapi sebelum azan maknanya masih ada masa untuk kita buat
solat tahajud, solat malam sebelum sampai azan. Cuma yang dikatakan qabliyah subuh ataupun qabliyah fajar ni 2 rakaat. Itu yang saya maklum. Setakat ni wallahu alam saya tak jumpa. Yang ni pandangan saya tak kuat Pak Haji sebab saya bukan orang fiqh. Pandangan saya tak kuat. Tapi itulah setakat saya maklum gitu jelah Pak Haji. Boleh Pak Haji nak kena kuat cari orang fiqh. Wallahu a'lam. Sekadar ni kita akhirkan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi